Dunia gempar. Selat Hormuz telah disekat, dan 48 buah kapal terperangkap. Harga minyak melonjak 42% dalam masa 6 jam, dan syarikat-syarikat perkapalan di seluruh dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, hanya sebuah kapal yang berjaya melepasi sekatan itu. Ia bukan kapal pengangkut pesawat Amerika, bukan juga kapal perang. Ia adalah sebuah kapal tangki minyak Malaysia. Keterangan seorang pegawai tentara Amerika yang menyaksikan keseluruhan proses itu secara langsung dari bilik operasi Armada Kelima Tentara Laut AS mengandungi butiran yang mengejutkan. Saya pikir orang Malaysia itu sudah gila, katanya. Kisah di sebalik kejadian yang mengejutkan itu akan didedahkan sekarang. Sebelum kita bermula, sila berikan sokongan Anda kepada Malaysia dengan menekan butang langgan dan suka, serta tinggalkan komen Malaysia. Boleh. Nama saya Jason Bradley, seorang Lieutenant Commander dalam Tentara Laut Amerika Syarikat dan pegawai staf operasi untuk Armada Kelima. Sudah 22 tahun saya berkhidmat dalam Tentara Laut, dengan 14 tahun daripadanya dihabiskan di perairan Timur Tengah. Saya hafal setiap arus dan pasang surut di Teluk Parsi, dan saya tahu corak pergerakan kapal yang melalui Selat Hormuz seperti tapak tangan saya. Namun, pada malam itu, pandangan saya terhadap sebuah negara bernama Malaysia berubah sama sekali. Malam itu bermula begini. Di Pusat Operasi Bersama, atau JOC, sebuah fasiliti keselamatan bertaraf NSA yang terletak 2 tingkat di bawah tanah bangunan ibu pejabat Armada Kelima Tentara Laut AS di Manama, Bahrain, suasananya sentiasa tegang. Tetapi pada subuh itu, udaranya terasa berbeza. Pukul 1.47 pagi, saya sedang bertugas shift malam. Sambil menghirup kopi, saya melakukan pemantauan rutin lalu lintas maritim. Teluk Parsi sentiasa sibuk. Kapal tangki minyak, kapal kontena, dan kapal pengangkut LNG sentiasa berulang-alik. Setiap titik pada skrin radar mewakili kargo bernilai berbilion dolar. Ketika itu, Lieutenant Matthew, seorang penganalisis perisikan, menanggalkan set kepalanya dan menjerit, "Komander, maklumat segera dari NSA." Apa dia? Tentara udara Israel telah menyerang tanah besar Iran. Nampaknya tentara udara AS turut serta. Jantung saya seakan berhenti berdegup. Saya melompat dari kerusi saya. Skalanya besar. Serangan serentak ke atas 7 bandar, termasuk Tehran. Sasaran utamanya ialah fasiliti nuklear. Suasana di dalam bilik operasi serta merta menjadi dingin. Tangan lebih 20 pegawai dan pegawai tidak bertauliah berhenti serentak. Bunyi papan kekunci dan klik tetikus lenyap. Di bawah cahaya lampu pendarfluor, hanya cahaya biru dari monitor yang menerangi wajah mereka. Kejutkan, Laksamana, arah saya. Sudah dihubungi. Beliau akan tiba dalam masa 5 menit, jawab Major Emily Walker, pegawai komunikasi. Saya memandang skrin utama. Peta seluruh Teluk Parsi dipaparkan. Titik-titik biru bertaburan padat. Kapal tangki minyak, kapal kargo, kapal pengangkut gas. Pada ketika itu, hanya satu perkara yang terlintas di pikiran saya, Hormuz. Jika Iran bertindak balas, pintu pertama yang akan ditutup ialah Selat Hormuz. Lebarnya hanya 54 km, dan laluan yang boleh dilayari sebenarnya kurang daripada 10 km. 21% daripada pengangkutan minyak mentah dunia melalui laluan sempit ini. Matthew, berapa banyak kapal awam dalam radius 200 km dari Selat Hormuz? Sekejap, Matthew menaip pada papan kekunci. 48 buah, 31 kapal tangki minyak, 9 kapal kontena, 5 kapal pengangkut LNG, dan 3 lain-lain. Mengikut negara, Malaysia 7, Jepun 5, China 4, Greece 6, UK 4, Norway 3, selebihnya pelbagai. 48 buah kapal. Berjuta-juta tan kargo. Beribu-ribu anak kapal. Jika Hormuz ditutup, semua orang ini akan menjadi tebusan. Ketika itu, pintu besi bilik operasi terbuka. Kedengaran bunyi derap langkah yang berat. Laksamana muda Howard Mackinnon masuk. Timbalan Komander Armada Kelima, Mackinnon, 55 tahun, dengan 32 tahun pengalaman dalam tentara laut, adalah seorang veteran perang Teluk dan seorang tokoh legenda yang pernah memimpin skuadron kapal pemusnah dalam perang Irak.
Tetapi saya tahu sisi lain lelaki ini. Mackinnon adalah seorang yang sangat percaya pada keunggulan Amerika. Beliau memandang rendah konsep negara sekutu, terutamanya negara-negara Asia. Pernah sekali, dalam taklimat untuk latihan bersama AS Jepun, beliau berkata, tentara laut Asia ini menyertai latihan bersama kita hanya untuk menambah satu baris dalam resume mereka. Jangan harap mereka akan berguna dalam pertempuran sebenar. Begitulah orangnya. Laksamana itu berjalan dengan pantas ke tengah bilik operasi. Wajahnya kelihatan seperti baru bangun tidur, tetapi matanya sudah dalam mod tempur. Taklimat, katanya sepatah. Saya menunjuk ke arah skrin dan melaporkan, 47 menit yang lalu, tentara udara Israel, dengan sokongan tentara udara AS, melancarkan serangan serentak ke atas 7 sasaran di tanah besar Iran, termasuk fasiliti nuklir di Tehran, Isfahan, dan Bushehr. Kerusakan di pihak Iran masih dinilai, tetapi kediaman pemimpin tertinggi juga dilaporkan termasuk dalam senarai sasaran. Tindak balas Iran belum ada kenyataan rasmi. Walau bagaimanapun, unit maritim IRGC, yaitu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, nampaknya telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Beberapa bot laju di Kesan, meninggalkan pangkalan Bandar Abbas. Mata Laksamana itu mengecil. Berapa banyak bot laju? Setakat ini, 23 buah telah dikenal pasti. Mereka sedang ditempatkan di kedua-dua belah Selat Hormuz. Persediaan untuk menyekat Hormuz, Laksamana itu bergumam. Kemudian, dengan suara yang kuat, beliau memberi arahan, kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat Lincoln, di mana kedudukan semasa, 180 batu nautika di timur Oman, jawab Emily. Tukarkan kumpulan tempur ke mod tempur. Hantar 2 kapal pemusnah ke pintu masuk selatan Selat Hormuz sebagai barisan hadapan. Skuadron udara dalam keadaan bersedia untuk dilancarkan serta-merta. Baik, Tuan. Ketika itu, nada isyarat berbunyi dari konsol komunikasi. Laksamana, panggilan dari Ibu Pejabat Armada Timur Arab Saudi, dan juga panggilan kecemasan dari Kedutaan Malaysia, lapor Emily. Laksamana itu menoleh. Malaysia? Ya. Atase pertahanan dari Kedutaan Malaysia di Bahrain meminta perlindungan untuk kapal-kapal mereka. Mereka melaporkan terdapat 7 kapal berbendera Malaysia di Teluk Parsi pada masa ini. Satu senyuman sinis terukir di bibir Laksamana. Adakah tentara laut Malaysia di sini? Tidak, Tuan. Kalau begitu, mereka patut lindungi kapal mereka sendiri. Keutamaan utama kita adalah melindungi kapal berbendera AS dan aset yang berkepentingan langsung kepada Amerika. Tetapi Laksamana, kapal-kapal tangki Malaysia itu sedang membawa minyak mentah dari Arab Saudi ke Malaysia. Malaysia adalah sekutu, dan minyak ini memberi kesan langsung kepada ekonomi mereka. Saya cuba mencelah. Laksamana itu berpaling kepada saya. Pandangannya dingin. Bradley, awak tahu apa yang perlu saya risaukan sekarang? Keselamatan 6.000 anak kapal kumpulan tempur Lincoln, pertahanan fasiliti minyak Arab Saudi, memastikan peluru berpandu Iran tidak jatuh di Bahrain. 7 kapal tangki Malaysia itu tiada dalam senarai itu. Suaranya rendah dan tegas. Beritahu Kedutaan Malaysia bahwa tentara laut AS sedang menumpukan perhatian pada operasinya sendiri dan kapal-kapal awam dinasihatkan untuk kekal di kedudukan semasa. Permintaan untuk pengiring akan dipertimbangkan selepas keadaan stabil. Kemudian beliau menambah, lagipun, apa yang boleh dilakukan oleh anak kapal Malaysia itu? Mereka hanya akan duduk dan tunggu arahan dari ibu pejabat mengikut manual. Semua kelasi Asia begitu. Mereka tidak tahu bagaimana untuk membuat keputusan sendiri. Tanpa sadar, saya menggenggam penumbuk, tetapi saya menahan diri. Membantah seorang Laksamana dalam tentera adalah satu tindakan bunuh diri kerjaya. Saya tidak tahu banyak tentang Malaysia. Sejujurnya, saya tidak pernah berminat. Saya pernah beberapa kali menyertai latihan bersama dengan tentera laut di Raja Malaysia, tetapi itu hanya bersifat istiadat. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang industri perkapalan mereka, selain daripada fakta bahwa mereka membina banyak kapal dan mempunyai limbungan kapal yang besar. Jadi, terus terang saya tidak pikir kata-kata Laksamana itu salah. Sehingga saat itu, pukul 3:12 pagi,
Kor pengawal revolusi Iran mengeluarkan kenyataan rasmi. Selat Hormuz akan disekat serta-merta. Semua kapal dilarang melaluinya. Sebarang pelanggaran akan dihadapi dengan kekerasan. Ia adalah sesuatu yang dijangkakan, tetapi mendengarnya secara rasmi membuatkan tulang belakang saya terasa seram. Ketegangan di bilik operasi meningkat satu tahap lagi. Matthew periksa pergerakan kapal-kapal awam. Kebanyakannya kekal berlabuh. Kelajuan sifar. Tetapi beberapa buah sedang menaikkan sauh. Dua kapal berbendera Eropa bergerak ke arah bertentangan dengan Hormuz. Mereka coba melarikan diri. Ya, tetapi bergerak ke arah bertentangan adalah jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar dari Teluk Parsi adalah melalui Hormuz. Itu benar. Teluk Parsi adalah seperti sebuah kantung gergasi. Hanya ada satu pintu keluar. Hormuz. Kini pintu keluar itu telah ditutup ke semua 48 kapal terperangkap. Apa kandungan pintasan VHF? Syarikat-syarikat perkapalan dari pelbagai negara sedang berhubung cemas dengan ibu pejabat mereka. Maersk telah mengarahkan semua kapalnya untuk kekal di kedudukan. 3 syarikat perkapalan Jepun juga telah mengeluarkan arahan tunggu, begitu juga dengan COSCO Cina. Semuanya menunggu. Ia adalah keputusan yang logik. Dalam keadaan di mana Iran telah mengisytiharkan mereka akan menggunakan peluru hidup, bergerak adalah satu tindakan membunuh diri. Tetapi kemudian, pada pukul 4.38 pagi, Komander panggil Matthew dengan suara yang aneh, bukan nada tenangnya yang biasa. Apa dia? Ada pergerakan aneh pada radar. Sebuah kapal besar sedang belayar dari tempat berlabuh Ras Tanura. Belayar dalam keadaan ini? Kapal negara mana? Matthew memeriksa data AIS. Berbendera Malaysia, kapal tangki VLCC, tanan kasar 320.000 tan. Nampaknya syarat muatan. Sekejap, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa? Ulang sekali lagi. Kapal tangki Malaysia. Kelajuan semasa 12 knot dan terus meningkat. Haluan timur laut menuju ke Selat Hormuz. Bilik operasi menjadi riuh. Beberapa pegawai bangun dari tempat duduk mereka untuk melihat skrin utama. Pada skrin radar, satu titik hijau bergerak dengan jelas. Semua titik lain pegun, tetapi titik itu sahaja yang bergerak dengan pantas. Emily, yang berdiri di sebelah saya, berbisik, "Mereka gila ke?" Saya mempunyai pikiran yang sama. Laksamana itu meletakkan cawan kopinya dan bertanya, "Kenapa bising-bising nih?" "Sebuah kapal tangki Malaysia telah belayar menuju ke Hormuz," lapor saya. Laksamana itu melihat skrin. Selepas memerhati selama kira-kira 5 saat beliau mendengus. Nampaknya kapten itu tidak faham keadaan. Dalam masa 10 menit, ibu pejabatnya akan mengeluarkan arahan untuk berhenti. Jangan risau. Tetapi Laksamana, kapal itu tidak mematikan AIS-nya. Ia sengaja mendedahkan kedudukannya. Nampaknya mereka ada rancangan. Rancangan? Adakah rancangan mereka untuk melepasi sekatan tentara laut Iran dengan kapal tangki 320.000 tan? Laksamana itu mengejek. Iran ada 23 bot laju, setiap satu dilengkapi dengan 2 peluru berpandu anti kapal. Apa yang kapal tangki itu akan gunakan untuk melawan? Sembur minyak? Beberapa orang di bilik operasi ketawa. Saya sepatutnya turut ketawa di hadapan Laksamana. Tetapi sesuatu mengganggu saya. Pergerakan titik hijau pada skrin radar itu tiada teragak-agak. Ia bergerak lurus dengan kelajuan penuh menuju ke Hormuz. Patutkah kita coba hubungi mereka? Saya bertanya. Kenapa? Apa yang awak nak beritahu kapal Malaysia tu? Bukankah kita patut beri amaran? Sebuah kapal awam sedang menuju ke arah bahaya. Laksamana itu mengangkat bahu. Cubalah, tapi jangan sesekali tawarkan pengiring. Itu pastikan. Saya mengangguk kepada Matthew. Hubungi mereka melalui saluran 16. Matthew mengambil mikrofon. Kapal tangki berbendera Malaysia, ini armada kelima Tentara Laut AS. Sila sahkan kedudukan dan niat pelayaran Anda. Selat Hormuz berada pada tahap bahaya merah. Pelayaran Solo amat tidak digalakan. Keadaan senyap seketika. Seluruh bilik operasi tertumpu pada pembesar suara. Kemudian, balasan datang. Suara yang jelas dan tenang. Ada sedikit pelat, tetapi bahasa Inggrisnya sempurna. Armada kelima, terima kasih.
Di sini kapal tangki VLCC Bunga Raya berbendera Malaysia. Destinasi kami ialah Pelabuhan Klang, Malaysia. Kami sedang dalam pelayaran menuju ke Selat Hormuz. Kami menghargai amaran Anda, tetapi kami akan meneruskan pelayaran kami. Bilik operasi menjadi senyap. Matthew memandang saya. Saya memandang Matthew. Sahkan semula. Selat Hormuz kini diisytiharkan, disekat oleh Kor Pengawal Revolusi Iran. Terdapat kemungkinan penggunaan kekerasan. Kami tidak dapat menjamin keselamatan kapal Anda. Selepas senyap seketika, balasan datang. Difahami, tetapi kami 26 anak kapal perlu pulang ke tanah air. 3,5 juta tong minyak mentah ini mesti sampai untuk ekonomi Malaysia. Kami akan terus maju. Kami akan hubungi Anda melalui saluran 16 jika berlaku kecemasan. Terima kasih. Dan komunikasi terputus. Bilik operasi sekali lagi menjadi sunyi. Emily berbisik di sebelah saya. Kami, 26 anak kapal perlu pulang ke tanah air. Kedengarannya sangat tekad. Saya tidak berkata apa-apa. Saya sedang melihat skrin. Titik hijau itu masih bergerak lurus. Kelajuan 16 knot. Sebuah kapal gergasi seberat 320.000 tan sedang meluru dengan kelajuan penuh menuju ke neraka. Laksamana berkata dari belakang. Sama ada berani atau bodoh, walau apapun, hasilnya sama. Tamatlah riwayatnya jika ditangkap oleh bot laju Iran. Kita tumpukan pada kumpulan tempur Lincoln. Lupakan kapal Malaysia itu. Lupakan. Perkataan itu melekat di telinga saya. Saya tidak mengalihkan pandangan dari skrin. Satu-satunya titik yang bergerak di antara 48 titik. Seorang kapten yang tidak saya kenali namanya, dari sebuah negara bernama Malaysia, kini sedang belayar menuju ke laut paling berbahaya di dunia. Apakah jenis orang yang membuat keputusan seperti itu? Mengapa mereka tidak menunggu? Mengapa mereka tidak menunggu arahan ibu pejabat? Pada masa itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa ia akan mengambil masa 72 jam lagi untuk saya mengetahui jawaban kepada soalan-soalan itu. Dan bahwa jawaban itu akan menjadi kejutan terbesar dalam 22 tahun kerjaya tentara laut saya. Pukul 5.17 pagi, pertumpahan darah pertama berlaku. Komander, laporan kapal awam ditembak di pintu masuk utara Hormuz. Suara Matthew bergetar. Dalam 22 tahun perkhidmatan tentara laut, ini adalah kali pertama saya mendengar suaranya bergetar. Ditembak? Kapal mana? Kapal tangki berbendera Palau. Selepas tembakan amaran dari bot laju Iran, ia terkena tembakan langsung. Ia kini sedang karam, dan 18 anak kapal meminta untuk diselamatkan. Image satelit masa nyata muncul di skrin utama. Asap hitam berkepul-kepul dari pintu masuk selat, kelihatan minyak tumpah dari badan kapal tangki itu. Terdapat 3 mangsa yang dilaporkan cedera. Seorang cedera parah, suasana di bilik operasi menjadi berat. Ini bukan amaran. Iran benar-benar menembak. Laporan tembakan tambahan masuk, kata Emily sambil menekan set kepalanya. Disahkan oleh UKMTO, sebuah organisasi perdagangan maritim UK. Sejumlah 4 kapal awam telah diserang berhampiran Hormuz. 1 sedang karam, 2 rosak, dan berpatah balik, dan 1 lagi kini dikelilingi oleh bot laju Iran. Bendera mereka adalah Palau, Liberia, Kepulauan Marshall, dan Panama. Semuanya kapal bendera kemudahan. Laksamana berjalan ke hadapan skrin. Sambil berpeluk tubuh, beliau melihat imej satelit. Sudah bermula, katanya dengan suara tenang, seolah-olah sudah dijangka. Laksamana, patutkah kita menempatkan pesawat peronda P-8 di atas selat? Saya bertanya. Saya sudah mengarahkan 2 buah untuk dilancarkan. Tetapi hanya untuk tujuan pengawasan. Tiada pertempuran. Elakkan konfrontasi langsung dengan tentara laut Iran sehingga ada arahan dari Rumah Putih. Adakah kita hanya akan melihat semasa kapal awam diserang? Suara saya meninggi. Laksamana memandang saya dengan tajam. Bradley, jika kita bertindak secara emosional sekarang, ia akan mencetuskan perang. Itulah yang Iran mahukan. Untuk menarik kita masuk, perlindungan kapal awam akan dijalankan secara berperingkat melalui struktur tentara laut gabungan. Orang mungkin mati semasa kita menjalankan secara berperingkat. Sebab itulah saya di sini, kata Laksamana sambil berpaling,
Suaranya dingin dan mekanikal. Saya mengetap gigi, dan saya melihat radar. Kapal tangki Malaysia Bunga Raya masih bergerak. Kelajuan 16 knot. Tiada perubahan haluan. Mereka pasti telah mendengar berita tentang serangan itu, tetapi mereka tidak berhenti. Matthew. Ya, Tuan. Berapa jarak dari kedudukan semasa kapal tangki Malaysia itu ke Hormuz? Matthew mengira. Kira-kira 260 batu nautika. Jika ia mengekalkan kelajuan semasa, ia dijangka memasuki selat dalam masa 16 jam. 16 jam dari sekarang, itu sekitar jam 9 malam ini. Ya, nampaknya mereka menyasarkan untuk melaluinya pada waktu malam. Mereka mau menggunakan kegelapan, tetapi Anda tidak boleh menyembunyikan kapal tangki 320.000 tan dalam gelap. Ia akan muncul seperti sebuah gunung di radar. Saya tak tahu apa yang Kapten Tu fikirkan, Emily bergumam. Saya juga tidak tahu. Tetapi satu perkara yang pasti, Kapten Malaysia itu tidak memperlahankan kapalnya walaupun selepas mendengar berita serangan. Sementara semua kapal lain berhenti dalam ketakutan, hanya kapal itu yang terus meluru ke hadapan dalam garis lurus. Sama ada bodoh, berani, atau gila, saya masih belum dapat menentukannya. Pukul 8.03 pagi, maklumat baru mula membanjiri bilik operasi. Dunia berada dalam keadaan huru-hara. Harga minyak mencecah huma 147 setong, dan pasaran saham Asia menjunam sebaik sahaja dibuka. Kerajaan di seluruh dunia mengeluarkan kenyataan kecemasan, dan mesyuarat tergempar Majelis Keselamatan PBB telah diadakan. Tetapi berita lain yang menarik perhatian saya di bilik operasi. Komander, kemas kini mengenai kapal Jepun, lapor Matthew. Apa yang berlaku? 3 kapal tangki berbendera Jepun telah dihentikan oleh pengawal revolusi Iran. Semuanya di perairan timur Teluk. Mereka kini sedang ditunda ke perairan Iran berhampiran Bandar Abbas. Ditahan? Pada dasarnya, ya. Ibu pejabat syarikat perkapalan Jepun dilaporkan telah mengarahkan semua kapal mereka untuk menyerah diri dengan serta-merta untuk tidak melawan dan mematuhi arahan. Anak kapal dilaporkan selamat, tetapi kapal dan kargo berada di bawah kawalan Iran. Laksamana mencela. Nampak? Itu adalah tindak balas yang normal. Laksamana itu menghirup kopinya dan berkata, apabila Iran mengisytiharkan sekatan, kapal awam sama ada menunggu atau menyerah. Itulah protokolnya, dan itulah akal sehat. Syarikat perkapalan Jepun membuat keputusan yang betul. Keselamatan anak kapal adalah keutamaan utama, tetapi dengan 3 kapal tangki Jepun, berapa banyak minyak mentah yang ada? Matthew mengira. Jumlah ketiga-tiga kapal kira-kira 65 juta tong. Nilainya di pasaran kira-kira 950 juta. Mereka serahkan kargo bernilai hampir $1 bilion begitu sahaja. Emily membesarkan matanya. Adakah kargo lebih penting daripada nyawa anak kapal? Jepun membuat pilihan yang bijak, Laksamana itu menegaskan. Kemudian beliau menjeling ke arah saya. Kapal tangki Malaysia itu akan membuat pilihan yang sama tidak lama lagi. Apabila ia ditangkap oleh bot laju Iran, ia tidak akan ada pilihan. Seekor kura-kura seberat 320.000 tan tidak boleh mengatasi bot laju 40 knot. Itu benar, secara fizikalnya mustahil. Kelajuan maksimum kapal tangki VLCC adalah 16 knot. Bot laju Iran boleh mencapai kelajuan sehingga 45 knot. Sama seperti tikus tidak boleh mengalahkan kucing, kapal tangki tidak boleh mengatasi bot laju. Tetapi komander, kata Matthew, dengan berhati-hati, kelajuan kapal tangki Malaysia itu tidak berubah, masih 16 knot. Berita mengenai serangan dan berita mengenai Jepun, semuanya telah disiarkan melalui VHF, tetapi tiada tindak balas. Ada apa-apa pintasan VHF? Terdapat rekod komunikasi dengan ibu pejabat syarikat perkapalan Malaysia. Tetapi yang menarik ialah, walaupun selepas komunikasi itu, kelajuannya tidak berkurangan. Kami tidak tahu apa yang dikatakan oleh ibu pejabat, tetapi kesudahannya, kapal itu terus bergerak. Adakah ia mengingkari arahan ibu pejabat? Emily bertanya dengan ekspresi terkejut. Kami tidak dapat mengesahkannya, tetapi berdasarkan keadaan, nampaknya begitu. Bilik operasi menjadi senyap seketika. Laksamana juga terdiam sejenak. Kemudian, sambil mendengus, beliau menggelengkan kepalanya. Kapten itu coba bermain wira.
Nampaknya dia mahu menamatkan kerjayanya, mengingkari arahan ibu pejabat dan coba memecah sekatan. Jika ditangkap, dia ditahan. Jika tidak, dia dipecat. Walau apapun, tamatlah riwayatnya. Tetapi saya mempunyai pikiran yang berbeza. Syarikat perkapalan Jepun telah membuat keputusan di peringkat ibu pejabat untuk melepaskan 3 kapal tangki dan kargo bernilai $1 bilion. Ia adalah arahan dari atas ke bawah. Para kapten hanya mengikut arahan itu. Sebaliknya, kapal tangki Malaysia itu berbeza. Kapten di lapangan sedang membuat keputusan sendiri. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh ibu pejabat, tetapi kesudahannya, kapal itu bergerak. Satu pikiran terlintas di benak saya, bahwa ini mungkin bukan sekadar kebodohan. Ia mungkin satu keputusan yang diperhitungkan. Pukul 3.41 petang, kapal tangki Malaysia, Bunga Raya, telah sampai ke 1.120 batu nautika dari Selat Hormuz. Dalam masa 8 jam, ia akan memasuki selat itu. Sementara itu, keadaan menjadi lebih buruk. Jumlah kapal yang ditembak telah meningkat kepada 7, dan pengawal revolusi Iran dilaporkan telah mula menanam periuk api di pintu masuk selat. 2 kapal penyapu periuk api Tentara Laut AS telah dikerahkan dengan segera, tetapi ia tidak mencukupi untuk meliputi seluruh kawasan itu. Sekatan itu semakin diperketat dari masa ke semasa. "Komander, ada pintasan yang menarik," kata Matthew sambil menanggalkan set kepalanya. "Apa dia?" Kapal tangki Malaysia itu berkomunikasi dengan kapal-kapal berdekatan. Ia mencadangkan kepada sebuah kapal tangki Greece dan sebuah kapal pengangkut gas Norway untuk belayar bersama. Belayar bersama? Ya. Kapten Malaysia itu berkata begini, "Hormuz sekarang adalah peluang kita. Tentara Iran juga dalam keadaan keliru, dan kita perlu keluar sebelum sistem sekatan mereka sempurna. Adakah Anda akan bergerak bersama kami?" Dan jawabannya, kedua-duanya menolak. Kapten Greece itu berkata, "Awak gila ke?" Dan Kapten Norway itu hanya berkata, "Semoga berjaya." Emily tersenyum kecil. Kapten Malaysia itu coba membentuk armadanya sendiri. Akhirnya, dia pergi seorang diri. Saya merenung kandungan komunikasi itu. Kapten Malaysia itu telah meminta kapal-kapal lain untuk pergi bersama. Ini bukan kebodohan, ini adalah pemikiran taktikal. Jika terdapat beberapa kapal, Iran akan merasa sukar untuk menyerang semuanya. Beban pendapat antara bangsa akan menjadi lebih besar, tetapi tiada siapa yang bersetuju. Jadi, dia pergi seorang diri. Matthew, boleh kita lihat image dari P-8? Boleh. Sebuah P-8 sedang terbang di atas kapal tangki Malaysia itu sekarang. Screen bertukar. Image yang diambil dari ketinggian 8.000 meter muncul. Di atas laut biru, sebuah kapal gergasi kelihatan. Satu jejak putih yang panjang terbentang dari buritannya. Bukti bahwa ia sedang belayar dengan kelajuan penuh. Zoom masuk. Image di zoom masuk. Tulisan di badan kapal kelihatan. Ia dalam tulisan Jawi. Saya tidak dapat membacanya, tetapi bendera Malaysia, jalur gemilang, berkibar di buritan. Besarnya kapal tu, Emily bergumam. Betul. Sebuah kapal tangki VLCC mempunyai panjang 340 meter. Lebih panjang daripada kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz. Pemandangan kapal gergasi itu membelah air pada kelajuan maksimum, terus terang, sangat mengagumkan. Adakah sesiapa kelihatan di geladak? Tiada sesiapa. Nampaknya semua orang berlindung di dalam, hanya lampu anjungan yang kelihatan. Di anjungan, kapten pasti sedang memegang kemudi. Daripada 26 anak kapal, tiada seorang pun yang mungkin tidur sekarang. Ketika itu, Laksamana menghampiri. Selepas melihat image P-8, beliau bertanya, "Masih bergerak?" "Ya, tiada perubahan kelajuan." "Tidakkah ibu pejabat mengeluarkan arahan berhenti?" "Kami tidak tahu dengan pasti. Tetapi kesudahannya, ia tidak berhenti." Laksamana itu menggosok dagunya. "Ini bukan lagi sekadar degil, ada sesuatu." Buat pertama kalinya, saya merasakan sedikit rasa ingin tahu dalam suara Laksamana. "Periksa semula kedudukan bot laju Iran. Berapa banyak di pintu masuk selat?" Pada masa ini, 8 bot laju ditempatkan dalam radius 20 batu nautika dari pintu masuk selat. Selebihnya bertaburan di sekitar Bandar Abbas dan berhampiran Pulau Kish.
8 sudah cukup. Mereka boleh mengepung kapal tangki itu sebaik sahaja ia masuk. Laksamana itu mengangguk. Tetapi ada satu pun boleh ubah, kata Matthew dengan berhati-hati. Apa dia? Komander Sekatan Maritim Iran, Brigadir Jenderal Sorushi. Ada maklumat terkini mengenai lelaki ini. Matthew memaparkan file pribadinya di skrin. Gambar seorang lelaki pertengahan umur yang berwajah garang muncul, janggut hitam, dan mata yang tajam. Reza Sorushi, Brigadier Jenderal, Tentara Laut Pengawal Revolusi. Berumur 47 tahun. Berkhidmat sebagai Komander Pertahanan Hormuz selama 12 tahun. Dia ada nama gelaran. Apa dia? Penyembelih slot. Bilik operasi menjadi senyap. Kenapa dia dapat gelaran tuh? 6 tahun lalu, dalam operasi menentang penangkapan ikan haram, beliau menenggelamkan 5 bot nelayan asing tanpa menyelamatkan anak kapal. Dan 3 tahun lalu, semasa menahan sebuah kapal kargo Emiria Arab Bersatu, beliau menembak 3 anak kapal. Laporan mengatakan ia bukan tembakan amaran, tetapi tembakan yang disengajakan. Orang gila, Emily mengerutkan dahi. Tipikal golongan tegar, pengawal revolusi. Lebih suka menggunakan kekerasan daripada rundingan dan mempunyai permusuhan yang kuat terhadap kapal asing. Saya melihat skrin. Di sebelah gambar Brigadir Jenderal Sorushi, trajektori kapal tangki Malaysia dipaparkan sebelah menyebelah. Kedua-duanya akan bertemu dalam beberapa jam. Adakah Kapten Malaysia itu tahu tentang lelaki ini? Saya bertanya. Mungkin tidak, jawab Matthew. Kalau dia tahu, adakah dia akan berhenti? Tiada siapa yang menjawab. Pukul 9.14 malam, kapal tangki Malaysia, Bunga Raya, telah sampai ke 1.45 batu nautika dari titik masuk Selat Hormuz. Suasana di bilik operasi telah berubah secara halus. Tiada siapa yang menyuarakannya, tetapi semua orang sedar akan titik hijau di skrin utama itu. Sambil melakukan tugas masing-masing, mata mereka sesekali melirik ke arah itu. Sejujurnya, saya juga begitu. Saya telah menjejaki pergerakan titik itu selama lebih 12 jam. Ia tidak pernah memperlahankan kelajuan. Ia tidak pernah mengubah haluan. Ia bergerak lurus dengan kelajuan maksimum menuju ke neraka. Komander, pergerakan bot laju, lapor Matthew dengan suara tegang. 3 daripada 8 bot yang ditempatkan di pintu masuk selat sedang bergerak ke selatan, ke arah kapal tangki Malaysia. Bersiap untuk memintas? Belum pasti. Tetapi nampaknya mereka sedang membentuk formasi pemintasan. Jantung saya berdegup kencang. Ia akan bermula. Tukarkan ke image P8. Skrin bertukar. Image inframerah malam. Di atas laut satu titik terang bersinar dengan jelas. Itu adalah Bunga Raya. Haba enjinnya membuatnya kelihatan terang dalam imbasan inframerah. Dan di hadapannya, 3 titik terang yang lebih kecil sedang menghampiri dengan pantas. Bot laju Iran. Jarak 35 batu nautika dari kapal tangki Malaysia. Kelajuan bot laju 38 knot. Dijangka akan bertemu dalam kira-kira 55 menit. Laksamana datang ke tengah bilik operasi. Sambil berpeluk tubuh, beliau melihat skrin. Akhirnya akan berakhir, katanya dengan suara tenang. Laksamana, tidakkah kita patut maklumkan keadaan ini kepada kapal tangki Malaysia? Saya bertanya. Laksamana memandang saya. Kenapa? Mereka mungkin tidak tahu bahwa 3 bot laju Iran sedang menghampiri. Radar mereka mungkin mengesannya, tetapi mereka mungkin tidak dapat menentukan niat sebenar. Apa bezanya jika kita beritahu mereka? Adakah mereka akan berhenti? Sekurang-kurangnya mereka boleh bersedia. Laksamana berfikir sejenak, kemudian beliau mengangguk. Baiklah, hubungi mereka. Tapi jangan katakan kita boleh bantu. Jangan beri harapan palsu. Matthew mengambil mikrofon. Bunga Raya, ini armada kelima Tentara Laut AS, 3 bot laju pengawal revolusi Iran, sedang bergerak ke arah kapal Anda dari kedudukan 35 batu nautika di hadapan. Dijangka akan bertemu dalam kira-kira 55 menit. Keheningan selama kira-kira 10 saat. Kemudian, balasan datang. Armada kelima, terima kasih. Radar kami juga telah mengesannya. Kami sedang bersedia. Suaranya tenang, terlalu tenang sehingga terasa aneh.
3 bot laju Iran sedang meluru ke arah mereka, tetapi tiada getaran dalam suaranya. Maklumat tambahan. Bot laju tersebut dilengkapi dengan peluru berpandu anti kapal C-802 dan meriam 23 mm. Senyap seketika. Difahami. Terima kasih. Itu sahaja. Walaupun selepas mendengar maklumat mengenai peluru berpandu anti kapal, mereka tidak memperlahankan kelajuan. Emily memandang saya. Adakah orang-orang itu akan baik-baik saja? Saya tak tahu. Ia adalah jawaban yang jujur. Pukul 10.08 malam, bot laju Iran telah menghampiri dalam jarak 12 batu nautika dari kapal tangki Malaysia. Siaran dalam bahasa Farsi bermula melalui VHF, terjemahkan kandungan pintasan, kata Matthew. Seorang penterjemah pakar Farsi, Hasan Jabiri, telah ditempatkan di bilik operasi. Beliau adalah seorang warga Iran Amerika dan bekas agen CIA. Arahan untuk berhenti. Semua kapal, hentikan enjin serta-merta dan tunggu. Ini adalah arahan dari Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Mereka mengulanginya, tindak balas kapal tangki Malaysia, tiada perubahan kelajuan. Kekal 16 knot. Ia mengabaikan arahan untuk berhenti. Laksamana mengecilkan matanya. Nampaknya begitu. 5 menit berlalu. Bot laju Iran menghampiri dalam jarak 5 batu nautika. Suara yang lebih cemas kedengaran melalui VHF. Arahan berhenti kedua. Kapal tangki berbendera Malaysia. Hentikan enjin Anda serta-merta. Ini adalah amaran terakhir. Jika tidak dipatuhi, kami akan menggunakan kekerasan. Suaranya berbeza. Nampaknya pegawai yang lebih tinggi pangkatnya. Ketegangan di bilik operasi memuncak. Semua pegawai tertumpu pada skrin, bunyi papan kekunci dan tetikus terhenti. Dan kemudian, balasan datang dari kapal tangki Malaysia. Tetapi bukan dalam bahasa Inggris. Ia dalam bahasa Farsi. Apa? Laksamana terkejut dan melangkah ke hadapan. Hasan memulakan terjemahan serentak. Seorang anak kapal Malaysia menjawab dalam bahasa Farsi. Kepada pengawal revolusi yang dihormati, kami adalah kapal tangki minyak awam berbendera Malaysia. Kami membawa minyak mentah dari Arab Saudi menuju ke Malaysia. Kami tidak mempunyai sebarang permusuhan dengan Iran dan tidak terlibat dalam perang. Kesemua 26 anak kapal kami mempunyai keluarga yang menanti. Kami memohon laluan selamat. Bilik operasi diselubungi keheningan. Seorang anak kapal Malaysia bercakap Farsi. Emily kelihatan tidak percaya. Fasih. Sebutannya juga tepat, dan beliau menggunakan gelaran hormat yang sesuai. Ini bukan tahap perbualan asas. Ini adalah seseorang yang memahami budaya Iran, kata Hasan dengan kagum. Ekspresi Laksamana juga berubah. Bukan lagi wajah yang mengejek. Minat, rasa ingin tahu, ekspresi seperti itu. Mereka sudah bersedia, Laksamana bergumam. Ya, Kapten Malaysia itu tidak meluru secara membabi buta. Dia menjangkakan akan bertemu dengan Iran dan telah menempatkan anak kapal yang boleh berbahasa Farsi terlebih dahulu. Buat pertama kalinya, nada penghinaan hilang dari suara Laksamana. Balasan dari pihak Iran datang melalui VHF. Hasan menterjemah. Pegawai Iran itu menjawab, kami memahami keadaan Anda. Tetapi Selat Hormuz kini disekat. Kebenaran untuk melaluinya mesti datang dari Tehran. Hentikan enjin Anda dan tunggu. Balasan pihak Malaysia, Hasan terus menterjemah. Kami faham. Tetapi 26 anak kapal kami mempunyai keluarga yang menanti. Ada bapa kepada anak-anak kecil. Ada anak lelaki yang menjaga ibu yang sudah tua. Kami tiada kaitan dengan perang. Bukankah Iran dan Malaysia mempunyai hubungan persaudaraan sebagai negara Islam? Kami memohon pertimbangan bijak daripada tuan pegawai yang dihormati. Seseorang di bilik operasi berbisik kagum. Licik, kata Laksamana sambil melepaskan pelukan tubuhnya. Itu adalah rundingan. Daripada menggunakan undang-undang antarabangsa, dia merayu kepada emosi. Dalam budaya Iran, menyebut tentang keluarga, terutamanya ibu, mempunyai kuasa pujukan yang kuat, adalah wajar bagi Laksamana untuk mengetahui budaya Iran. Beliau telah menghabiskan 30 tahun di Timur Tengah. Tetapi adalah sesuatu yang mengejutkan bahwa seorang kelasi Malaysia mengetahuinya. Apa agaknya keputusannya? Saya bertanya. Laksamana menggelengkan kepalanya. Brigadier Jenderal Sorushi yang memegang komando.
Dengan perwatakannya, dia tidak akan terpengaruh dengan rayuan keluarga. 10 menit berlalu. Sinyal dari pihak Iran masuk lagi melalui VHF. Wajah Hasan menjadi tegang. Mereka akan menaiki kapal untuk pemeriksaan. Mereka meminta untuk menurunkan tangga tali. Bilik operasi sekali lagi dipenuhi dengan ketegangan. Adakah mereka akan ditangkap? Emily bertanya. Belum pasti. Selepas pemeriksaan, mereka mungkin dibenarkan lalu atau ditahan, jawab Matthew. Saya melihat image P8. Kapal tangki Malaysia itu sedang memperlahankan kelajuan. Dari 16 knot ke 12, 8, 5, dan kemudian berhenti. Kapal gergasi itu berhenti di tengah laut. 2 bot laju merapat ke badannya. Dalam image inframerah, kelihatan lembaga-lembaga kecil memanjat tangga. 5 anggota pengawal revolusi telah menaiki kapal, lapor Matthew. Seluruh bilik operasi menahan nafas dan memerhati. Tiada apa yang boleh kami lakukan. Hanya melihat dari atas melalui kamera inframerah dari ketinggian 8.000 meter. 30 menit berlalu. Tiada komunikasi. Kapal di skrin masih pegun di laut. Dengan 2 bot laju di sebelahnya, bot laju ketiga membuat bulatan kira-kira 100 meter jauhnya, mengawasi. 40 menit berlalu. Bukankah ini terlalu lama? Emily berkata dengan suara cemas, mungkin mengambil masa untuk memeriksa dokumen. Untuk kapal tangki 320.000 tan, dokumennya pasti banyak, jawab Laksamana, tetapi suaranya juga kedengaran tegang. Ketika itu, VHF berbunyi. Ia adalah komunikasi Farsi dari pihak Malaysia, Hasan menterjemah. Anak kapal Malaysia itu berkata kepada pegawai Iran, Tuan, minyak mentah di kapal kami adalah 3,5 juta tong. Ini bukan minyak Iran, ia dari Arab Saudi. Musuh Iran. Jika Iran merampas minyak ini, adakah Arab Saudi akan berdiam diri? Pertikaian antara bangsa akan menjadi lebih rumit. Adalah lebih baik untuk Iran jika Tuan melepaskan kami. Laksamana kagum. Bijak. Dia beralih dari rayuan emosi kepada kepentingan bersama. Saya juga terkejut. Anak kapal Malaysia itu bermula dengan cerita keluarga dan kini menggunakan logik geopolitik. Dia menggunakan strategi pelbagai serampang untuk memujuk pegawai Iran itu. 5 menit kemudian, balasan dari pihak Iran datang. Terdapat perubahan halus pada wajah Hasan. Apa katanya? Saya bertanya. Dia telah memberikan kebenaran untuk lalu. Satu desahan lega kedengaran di bilik operasi. Tetapi ada syarat. Hasan menyambung. Suaranya berat. Mereka perlu melepasi selat sepenuhnya dalam masa 1 jam. Jika melebihi 1 jam, mereka akan ditembak. Laksamana mendengus. 1 jam. Lebar selat ialah 54 km, yaitu 27 batu nautika. Untuk melaluinya dalam 1 jam, kelajuan sekurang-kurangnya 27 knot diperlukan. Mustahil kapal tangki VLCC boleh mencapai 27 knot. Mereka memberikan syarat yang mustahil. Ini pada dasarnya adalah satu penolakan. Analisis Matthew. Dari VHF, suara anak kapal Malaysia, kedengaran, dalam bahasa Farsi. Hasan menterjemah. Kami terima. Bilik operasi terdiam. Apa? Laksamana bertanya semula. Dia kata mereka terima, kata Hasan, juga dengan ekspresi tidak percaya. Terima? Mereka terima syarat yang mustahil? Jerit Emily. Saya melihat image P8. Anggota Iran sedang menuruni tangga. Bot laju menjauhi badan kapal tangki, dan suhu enjin kapal tangki Malaysia mula meningkat. Dalam image inframerah, bahagian buritan menjadi semakin terang. Kelajuan meningkat. 10 knot, 12, 14, 16. 17 knot, Matthew membacakan nombor. 17 knot, VLCC pada 18 knot. Masih meningkat. Seluruh bilik operasi terpaku pada skrin. 19 knot, mustahil. Kapal 320.000 tan pada 19 knot. Laksamana melangkah lebih dekat ke skrin. Kelajuan maksimum nominal VLCC yang syarat muatan adalah 16 knot. 19 knot melebihi had reka bentuk. Enjin pasti berada di bawah tekanan yang teruk, analisis Matthew. Melepasi 20 knot, jerit Emily. Sorakan terkejut meletus di bilik operasi. Mustahil.
Kapal 300.000 tan pada 20 knot? Secara fizikalnya tidak masuk akal, Laksamana bergumam. Tetapi nombor tidak berbohong. Kelajuan pada radar jelas menunjukkan ia melebihi 20 knot. Mereka pasti menjalankan dandang pada kuasa kecemasan, mengabaikan sepenuhnya had keselamatan dan menolak enjin ke tahap maksimum. Dandang boleh meletup, kata Matthew. Bilik operasi menjadi senyap. Di dalam kapal itu terdapat 26 orang dan 35 juta tong minyak mentah. Jika dandang meletup, ia bukan lagi kapal tangki, tetapi sebuah bom. Kapten itu mempertaruhkan nyawa anak kapalnya, suara Laksamana berubah. Penghinaan telah hilang. Di tempatnya, ada emosi yang berbeza, kehairanan. Mulakan kiraan masa. 1 jam kiraan detik. Mulai sekarang. Matthew memaparkan pemasa di skrin. 60, 59, 59, 59, 59. Kapal tangki Malaysia itu meluru ke arah selat. Kelajuan 20 knot, menerima syarat yang mustahil dan menghasilkan kelajuan yang mustahil, tetapi matematik itu kejam. Untuk menempuh 27 batu nautika pada 20 knot, ia memerlukan 81 menit. Mustahil untuk melakukannya dalam 60 menit. Masa berbaki, 45 menit. Kapal tangki Malaysia telah memasuki Selat Hormuz. Dalam image P, 8 garis pantai kelihatan di kedua-dua belah. Iran di sebelah kiri, Oman di sebelah kanan. Sebuah kapal tangki 320.000 tan sedang meluru dengan kelajuan penuh melalui tengah-tengah selat paling berbahaya di dunia. Kelajuan kekal 20 knot, tetapi komander, arusnya bertentangan, lapor Matthew. Bertentangan? Berapa kuat? Kira-kira 3 knot. Kelajuan sebenar di atas darat hanya 17 knot. Jadi, dengan jarak yang tinggal masanya, 12 batu nautika lagi ke perairan Oman. Pada 17 knot, ia akan mengambil masa 42 menit. Pemasa menunjukkan baki 45 menit, kekurangan 3 menit. Saya bergumam, 3 menit. 180 saat. Perbezaan antara hidup dan mati. 3 bot laju Iran mengikuti di belakang kapal tangki, jarak 2 batu nautika, dan 2 lagi ditempatkan di hadapan selat. Sejumlah 5 bot dalam formasi pengepungan. Brigadier Jenderal Sorushi nampaknya sedang memberi arahan secara langsung dari Bandar Abbas. Kekerapan komunikasi VHF telah meningkat. Laksamana berdiri di tengah bilik operasi. Berpeluk tubuh, beliau merenung skrin. Wajahnya sama sekali berbeza dari 12 jam yang lalu. Senyuman sinis telah lenyap. Bradley, Laksamana memanggil saya. Ya, Laksamana? Siapa nama kapten kapal tangki Malaysia itu? Ini adalah kali pertama beliau bertanya. Orang yang 12 jam lalu berkata lupakan kapal Malaysia itu tidak dapat disahkan. Yes, tidak memaparkan nama kapten. Cari. Ya, cari nama dia. Saya nak tahu siapa orang yang membuat keputusan seperti itu. Saya mengangguk, tetapi Matthew tidak dapat mencarinya. Masa berbaki, 35 menit. Satu lagi komunikasi Farsi kedengaran melalui VHF. Hasan menterjemah. Komunikasi langsung dari Brigadier Jenderal Sorushi. Kapal tangki Malaysia pada kelajuan semasa Anda. Mustahil untuk melaluinya dalam had masa. Hentikan enjin Anda serta merta. Ini adalah amaran terakhir. Balasan pihak Malaysia, senyap. Tiada balasan dari kapal tangki Malaysia. Adakah mereka mengabaikannya? Emily bertanya. Mereka kini menumpukan pada melepasi, bukan berunding, saya menjawab. Masa berbaki, 30 menit. Komander, perubahan, kelajuan. Nada Matthew tegang. Naik atau turun? Turun. 19 knot. 18. 17. Kenapa? Periksa pintasan. Komunikasi dalaman dikesan. Dalam bahasa Melayu, tetapi kami terjemahkan. Tekanan dandang 1 melebihi had kritikal. Risiko letupan, matikan. Suara itu dipercayai milik ketua jurutera. 1 dandang rosak. Nampaknya begitu, itulah sebabnya kelajuan menurun. Laksamana mengetap bibir. Pada ketika itu, saya menyadari mengapa Laksamana mengetap bibir. Tanpa disedarinya, Laksamana telah memihak kepada kapal tangki Malaysia. 16 knot, kelajuan berhenti di situ.
Tolak arus, kelajuan sebenar hanya 13 knot. Pada kelajuan ini, ia akan mengambil masa 55 menit untuk sampai ke perairan Oman. Pemasa menunjukkan baki 30 menit, kekurangan 25 menit. Secara matematik, mustahil. Masa berbaki 25 menit. Suara Brigadir Jenderal Sorushi kedengaran lagi melalui VHF. Kapal tangki Malaysia, masa hampir tamat. Jika Anda tidak berhenti, kami akan melepaskan tembakan. Balasan datang dari kapal tangki Malaysia, kali ini dalam bahasa Inggris. Kami boleh mendengarnya secara langsung. Ini adalah kapal tangki minyak awam Bunga Raya, berbendera Malaysia. Kami sedang melaksanakan hak laluan tidak berbahaya kami mengikut Undang-Undang Maritim Antarabangsa. Kami adalah kapal dagang awam dan tidak melakukan sebarang tindakan permusuhan. Jika Anda menyerang, ia adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa, dan kerajaan Malaysia akan bertindak balas dengan tegas. Bilik operasi menjadi senyap. Dia menggunakan undang-undang antarabangsa. Laksamana bergumam. Adakah ia akan berkesan? Emily bertanya. Tidak pada Sorushi, kata Laksamana dengan tegas. Tetapi itu bukan untuk Iran. Itu untuk kita. Dia tahu Amerika sedang mendengar, dan dia sedang mencipta rekod. Nanti, jika Iran menyerang, ia akan menjadi bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Saya memandang Laksamana. Analisis orang yang 12 jam lalu berkata, lupakan kapal Malaysia itu adalah tepat. Seolah-olah merasakan pandangan saya, Laksamana berkata dengan pahit, kapten itu bukan orang biasa. Masa berbaki, 20 menit. Tembakan amaran bermula, jerit Matthew. Dalam IMGP 8, satu kilatan cahaya kelihatan. Peluru penyuri yang ditembak dari bot laju Iran jatuh ke laut 400 meter di hadapan haluan kapal tangki Malaysia. Satu tiang air terpancut. Desahan terkejut kedengaran di bilik operasi. Cilaka. Laksamana menyumpah. Selama lebih 20 tahun saya berkhidmat di sisinya. Ini adalah kali pertama saya mendengarnya menyumpah. Kita perlu lancarkan pesawat, Laksamana. Saya berkata dengan cemas. Hanya 2 buah F-18 dan bot laju Iran akan berundur. Adakah kita akan hanya melihat mereka mati? Laksamana memandang saya. Wajahnya menunjukkan penderitaan, ekspresi yang belum pernah saya lihat. Tidak, Bradley. Jika kita campur tangan, Iran akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengisytiharkan perang habis-habisan. 6.000 anak kapal kumpulan tempur dan kesemua 48 kapal di Teluk Parsi akan berada dalam bahaya. Jadi tidak mengapa jika 26 orang itu mati? Suara saya meninggi. Buat pertama kalinya dalam 22 tahun kerja tentara, saya meninggikan suara kepada pegawai atasan. Laksamana tidak menjawab. Beliau hanya melihat skrin. Masa berbaki, 15 menit. Tembakan amaran kedua, kali ini lebih dekat, 200 meter di hadapan. Jejak peluru penyuri jelas kelihatan dalam image P8. Kapal tangki Malaysia tidak berhenti. Diperbuat daripada apa orang-orang ni? Emily bergumam. Masa berbaki, 10 menit. Arus sedang berubah, jerit Matthew. Apa? Bertukar dari air surut ke air pasang. Arus berubah dari bertentangan kepada mengikut. Air akan mula menolak kapal tangki Malaysia. Berapa banyak? Apabila ia berubah sepenuhnya, ia akan memberi kelebihan kira-kira 3 knot. Tetapi ia akan mengambil masa 15 menit untuk perubahan selesai sepenuhnya. 15 menit, pemasa akan tamat pada masa itu. Itulah masalahnya. Masa berbaki, 5 menit. Arahan tembakan disahkan, Hasan menterjemah, wajahnya pucat. Brigadir Jenderal Sorushi secara pribadi telah mengeluarkan arahan tembakan, tenggelamkannya. Bilik operasi menjadi kaku. Dalam image P8, meriam bot laju Iran memuntahkan api. Bukan peluru penyuri, peluru hidup. Peluru meriam 23 mm mengenai badan kapal tangki Malaysia. Dalam image inframerah, titik impak bersinar terang. Bunyi dentuman peluru yang mengenai logam kedengaran melalui VHF. Bunyi yang tumpul dan berterusan, tembakan disahkan. Bahagian buritan kapal tangki Malaysia terkena tembakan meriam. Suara Matthew bergetar. Kebakaran berlaku. Asap naik dari geladak buritan. Jeritan seperti desahan meletus di bilik operasi.
Saya menggenggam penumbuk, kuku saya menusuk tapak tangan saya. Rasa tidak berdaya karena tidak dapat berbuat apa-apa membebani seluruh tubuh saya. Laksamana, tolonglah, kata saya. Ia adalah satu rayuan. Laksamana menutup matanya. 3 saat, 5 saat. Masa terasa seperti selamanya. Kemudian beliau membuka matanya. Tidak, katanya sepatah. Masa berbaki, 3 menit. Kelajuan meningkat, jerit Matthew. Semua orang melihat skrin. 17, 18, 19, 20 knot. Arus mula berubah. Arus menyikut masuk. Kelajuan sebenar di atas darat meningkat kepada 21, 22, 23 knot. Kapal tangki Malaysia, semasa ditembak, dengan api di buritannya, sedang meningkatkan kelajuan. Macam mana boleh? Laksamana bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Mereka pasti menjalankan semua dandang yang tinggal pada kuasa kecemasan. Ditambah dengan bantuan arus, mereka mencapai 23 knot, tetapi dengan api di buritan. Kru geladak sedang memadamkan api sementara kru bilik enjin meningkatkan kelajuan. Mereka melakukan 2 perkara serentak. Masa berbaki, 2 menit. 1-5 batu nautika ke perairan Oman, Matthew mengira. Bot laju Iran melepaskan tembakan lagi. Peluru meriam mengenai laut. Tiang air terpancut di sebelah kiri kapal tangki Malaysia. Tetapi ia tidak mengenai sasaran. Kerana kapal tangki Malaysia telah menjadi lebih laju. Bot laju juga mengejar, tetapi tidak mudah untuk mensasarkan dengan tepat kapal tangki seberat 320.000 tan yang mempunyai momentum. Masa berbaki, 1 menit. 0,8 batu nautika, 0,7. Seluruh bilik operasi berdiri. Laksamana juga. 32 pegawai dan pegawai tidak bertauliah semuanya berdiri dan melihat skrin. 0,5 batu nautika. Bot laju Iran mula memperlahankan kelajuan. Garis sempadan perairan semakin dekat. Memasuki perairan Oman akan mencetuskan pertikaian antarabangsa. 0,3. Tembakan meriam berhenti. 0,1. Bot laju berhenti sepenuhnya. Memasuki perairan Oman, jerit Matthew. Bilik operasi meletus. Sorakan bergema. Emily melompat, dan Matthew mengangkat kedua-dua tangannya. Pegawai komunikasi bertepuk tangan, dan Hasan terduduk di kerusinya menghela nafas lega. Air mata saya mengalir. Dalam 22 tahun perkhidmatan tentara laut, saya tidak pernah menangis di bilik operasi. Tetapi pada ketika itu, saya tidak dapat menahannya. Seorang kapten Malaysia yang tidak saya kenali namanya, dan 26 anak kapalnya telah berjaya. Apa yang 38 buah kapal armada kelima tentara laut AS tidak dapat lakukan, sebuah kapal tangki Malaysia telah melakukannya. Saya melihat Laksamana. Laksamana Makinon tidak berkata apa-apa, berpeluk tubuh. Beliau melihat skrin. Di skrin, bot laju Iran berhenti di hadapan garis sempadan perairan, dan titik hijau kapal tangki Malaysia perlahan-lahan mengurangkan kelajuan di dalam perairan Oman, menuju ke selatan. Sesuatu yang berkilauan mengalir di pipi Laksamana. Dalam sorakan itu, tiada siapa yang melihatnya, tetapi saya, yang berdiri di sebelahnya, melihatnya. Air mata mengalir dari mata lelaki yang pernah berkata lupakan kapal Malaysia itu. Ia mengambil masa kira-kira 5 menit untuk sorakan itu reda. Keterujaan di bilik operasi perlahan-lahan surut. Emily kembali ke tempatnya, dan Matthew duduk semula di hadapan monitornya. Pegawai komunikasi memakai semula set kepala mereka dan kembali bekerja. Tetapi saya tidak mengalihkan pandangan dari Laksamana. Laksamana Makinon masih berdiri di hadapan skrin. Berpeluk tubuh, beliau memerhatikan trajektori kapal tangki Malaysia. Titik hijau itu kini jauh di dalam perairan Oman, dan kelajuannya telah menurun kepada 12 knot. Mereka pasti mengurangkan tekanan enjin setelah memasuki perairan selamat. Laksamana, saya menghampirinya dengan berhati-hati. Tanpa menoleh, Laksamana berkata, satu daripada 48 buah kapal, ya, 48 buah kapal terperangkap. Amerika, British, Jepun, China, Norway, Greece. Semua kuasa besar perkapalan dunia ada di sana. Berapa banyak yang cuba melarikan diri? Menurut laporan, 12 buah cuba. Ya, 12 buah.
Dan berapa banyak yang berjaya? 1. Yang dari Malaysia, Laksamana mengangguk. 11 yang lain, 7 ditahan oleh Iran, dan 4 ditembak dan berpatah balik. Jepun menyerah ketiga-tiga kapalnya pada awalnya dan menerima penahanan. UK mencuba dengan 2, 1 ditembak, 1 ditahan. China tidak mencuba sama sekali. Semua kapalnya kekal di kedudukan. Laksamana menghela nafas panjang. Selama 22 tahun saya berkhidmat di lautan ini, saya yakin akan satu perkara. Suara Laksamana berbeza dari biasa. Rendah, perlahan, dan berat. Bahwa tanpa tentara laut AS, tiada siapa yang boleh melakukan apa-apa di perairan ini. Jika Hormuz disekat, kitalah yang membukanya. Jika kapal awam dalam bahaya, kitalah yang menyelamatkannya. Itulah sebab kewujudan tentara laut AS. Dan itulah kebanggaan kami. Laksamana memandang saya. Tetapi hari ini, sebuah kapal tangki Malaysia, tanpa pengiring kami, tanpa bantuan kami, di hadapan mata kami, telah memecah sekatan. Suara Laksamana bergetar. Sementara 38 buah kapal armada kelima kami duduk di sini, bermesyuarat, menunggu kelulusan, mengikut protokol. Seorang kapten Malaysia dengan 26 anak kapalnya berjaya melakukannya. Bilik operasi senyap. Semua orang mendengar kata-kata Laksamana, dan dia melakukannya dengan mengingkari arahan ibu pejabat, menerima syarat yang mustahil, menolak dandangnya ke ambang letupan, dan menerima tembakan meriam. Laksamana menunjuk ke skrin dengan jarinya. Titik hijau kapal tangki Malaysia sedang bergerak ke selatan di sepanjang pantai Oman. Awak tahu apa itu, Bradley? Sebuah kapal tangki, Tuan. Bukan, Laksamana menggelengkan kepalanya. Itu adalah keazaman. Satu keputusan yang dibuat di lapangan, atas pertimbangan sendiri, dengan tanggung jawab sendiri, dengan mempertaruhkan nyawa, sesuatu yang telah kita hilangkan. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Sambil berpaling untuk pergi ke pejabatnya, Laksamana berhenti di pintu dan menoleh ke belakang. Tadi kedutaan Malaysia meminta perlindungan untuk warganya, kan? Ya, hubungi mereka. Sampaikan bahwa armada kelima AS menyanjung tinggi keberanian anak kapal Malaysia. Dan jika mereka memerlukan pengiring dari Oman ke Malaysia, kita akan hantar sebuah kapal pemusnah. Emily memandang saya dengan ekspresi terkejut. Kata-kata itu keluar dari mulut orang yang sama yang 12 jam lalu berkata, "Adakah tentara laut Malaysia di sini? Kalau begitu, mereka patut uruskan sendiri." Baik, Laksamana. Laksamana menutup pintu pejabatnya. Saya merenung pintu yang tertutup itu untuk masa yang lama. 2 minggu kemudian, kapal tangki Malaysia, Bunga Raya, tiba di Pelabuhan Klang, Malaysia, selepas pelayaran selama 14 hari. Terdapat 17 kesan peluru meriam 23 mm di buritannya, dan sebahagian geladak hangus hitam akibat kebakaran. Salah satu daripada 2 dandangnya rosak sepenuhnya, tetapi kesemua 26 anak kapal selamat. Saya melihat berita itu sebagai berita tergempar di CNN dari ibu pejabat saya di Bahrain. Skrin menunjukkan Bunga Raya memasuki pelabuhan Klang. Beratus-ratus orang berkumpul di dermaga, dan apabila anak kapal turun, keluarga mereka berlari dan memeluk mereka. Istri seorang anak kapal menangis sambil mendukung anak perempuannya yang masih kecil. Anak kapal itu mengambil anak perempuannya dan berkata sesuatu. Saya tidak faham bahasa Melayu, tetapi melihat anak perempuan itu memeluk leher ayahnya dan tersenyum riang tidak memerlukan sebarang terjemahan. Saya menangis melihat adegan itu. Untuk kali kedua, dalam 22 tahun di tentara laut, Matthew berkata di sebelah saya, "Komander, nama kapten telah disahkan." Siapa? Ahmad bin Ismail. 48 tahun. Pengalaman berlayar 23 tahun, 18 tahun dengan syarikat perkapalan yang sama. Yang uniknya ialah semasa belajar di Akademi Maritim, beliau mengambil pengajian Timur Tengah sebagai subjek minor. Pengajian Timur Tengah? Ya. Dikatakan beliau belajar bahasa Arab dan Farsi di universiti. Itulah sebabnya beliau boleh bercakap terus dengan pegawai Iran. Jika dia telah belajar pengajian Timur Tengah selama 23 tahun, dia pasti terus mengasahnya di lapangan. Nampaknya begitu. Dikatakan beliau mempunyai pengalaman berlabuh di pelabuhan Iran beberapa kali. Saya mengangguk. Barulah kepingan teka-teki itu bercantum.
Kapten bernama Ahmad bin Ismail itu tidak meluru secara membabi buta. Selama 23 tahun berulang-alik di lautan ini, beliau telah memahami budaya Iran, menguasai bahasa Farsi, dan menghafal setiap pasang surut dan arus di selat itu dengan badannya. Pengalaman dan pertimbangan yang terkumpul itulah yang meledak semasa krisis 72 jam itu. Sebulan kemudian, saya memberi pembentangan di seminar pengurusan krisis Tentara Laut AS di Washington, D.C. Topiknya ialah kajian kes kejayaan kapal awam memecah sekatan Hormuz secara sendirian. Di dalam dewan, terdapat 12 laksamana staf tentara laut, 8 pegawai Kementerian Pertahanan, dan 5 pegawai perhubungan NATO, seramai 24 orang. Saya memaparkan trajektori radar kapal tangki Malaysia di screen. Satu-satunya titik yang bergerak di antara 48 titik. Titik ini ialah kapal tangki Malaysia, Bunga Raya, kata saya. Kapten Ahmad bin Ismail, 26 anak kapal, membawa 3,5 juta tong minyak mentah, berjaya memecah sekatan kor pengawal revolusi Iran secara sendirian. Dewan itu sunyi. Apa yang boleh kita pelajari dari insiden ini? Saya pikir ada 3 perkara. Screen bertukar. Pertama, kepentingan pertimbangan di lapangan. Kapten Ahmad memutuskan untuk belayar walaupun mendapat arahan tunggu dari ibu pejabat. Ia mungkin kelihatan tidak konvensional, tetapi hasilnya, 47 kapal lain yang memilih untuk menunggu telah ditahan selama purata 97 hari, menyebabkan kejutan bernilai 28 bilion kepada pasaran minyak mentah antarabangsa. Pertimbangan bebas seorang komandir di lapangan kadangkala lebih tepat daripada arahan dari ibu pejabat. Beberapa laksamana mengangguk. Kedua, kekuatan keupayaan pelbagai. Pasukan Kapten Ahmad mempunyai anak kapal yang berbahasa Farsi, pemahaman tentang budaya Iran, dan pengetahuan mendalam tentang korak pasang surut selat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kepakaran yang terkumpul selama 23 tahun berlayar di laluan yang sama. Pelaut Malaysia lebih mengetahui tentang lautan yang mereka layari daripada yang kita sangkakan. Saya teringat titik hijau yang saya lihat setiap hari di bilik operasi. Ketiga, makna keazaman. Suara saya sedikit bergetar. Kapten Ahmad menanggung risiko dandang meletup. Beliau tidak berhenti walaupun ditembak meriam. Beliau terus maju, mengetahui bahwa nyawa 26 anak kapalnya bergantung pada keputusannya. Ini bukan kebodohan. Ini adalah keberanian yang diperhitungkan. Menilai keadaan dengan tepat, merebut masa yang terbaik, dan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap hasilnya. Itulah sikap seorang komandan sejati. Tepukan gemuruh meletus di dewan. Selepas selesai pembentangan, saya turun dan mendapati Laksamana Mackinnon duduk di barisan belakang. Beliau berada di sana sepanjang pembentangan saya. Laksamana itu berdiri dan menghampiri saya. Bagus, Bradley. Terima kasih, Laksamana. Tambah satu perkara lagi, Laksamana tersenyum. Ini adalah kali pertama saya melihat senyuman di wajahnya yang sekeras keluli itu. Fakta bahwa orang Malaysia itu melakukannya sebelum kita. Itu bukan memalukan kita. Jadi apa itu, Tuan? Satu pengajaran. Bahwa walaupun tentara laut terkuat di dunia, tidak dapat mengalahkan seorang kapten yang membuat keputusan dengan mempertaruhkan nyawanya di lapangan. Sementara 38 buah kapal perang duduk menunggu kelulusan, sebuah kapal tangki mengubah dunia. Laksamana menepuk bahu saya. Awak tahu saya menolak permintaan awak untuk melancarkan pesawat malam itu, kan? Ya, saya salah ketika itu. Kita sepatutnya bertindak. Tetapi Malaysia telah membuktikannya bahwa mereka boleh melakukannya sendiri. Laksamana berpaling dan berjalan pergi. Saya melihat belakangnya untuk masa yang lama. 3 bulan selepas pembentangan itu, saya mengambil cuti pribadi dan pergi ke Malaysia. Saya pergi ke Pelabuhan Klang. Saya melihat dermaga tempat Bunga Raya berlabuh, kren-kren gergasi mencakar langit, dan kapal-kapal kontena sentiasa berulang-alik. Saya diberitahu ia adalah pelabuhan ke-6 terbesar di dunia. Di satu sudut dermaga, sebuah tugu kecil telah didirikan. Ia adalah plak gangsa untuk memperingati anak kapal Bunga Raya. Terdapat 26 nama terukir. Nama Ahmad bin Ismail berada di paling atas. Terdapat sejambak bunga diletakkan di hadapan tugu itu. Masih segar. Seseorang baru sahaja melawatnya. Saya meletakkan tangan saya di atas tugu itu dan berdiri seketika.
Ketika itu, saya terdengar suara dari belakang. Orang Amerika? Saya menoleh dan melihat seorang lelaki Malaysia berusia awal 50-an berdiri di sana. Beliau memakai pakaian kerja. Nampaknya seorang pekerja pelabuhan. Ya, tentara laut AS. Oh, tentara laut. Lelaki itu tersenyum. Adik saya adalah Kelasi di Bunga Raya. Dia selamat pulang. Saya gembira mendengarnya. Saya menjawab. Adik saya kata, tentara laut AS yang maklumkan tentang bot laju Iran. Katanya, ia banyak membantu. Terima kasih. Tengkuk saya terasa sebak. Tidak, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya menyampaikan maklumat. Wira sebenar adalah mereka yang berada di atas kapal itu. Lelaki itu mengangguk. Saya tanya adik saya, tak takut ke? Awak tahu, mereka belayar sambil ditembak meriam. Awak tahu apa yang adik saya kata? Apa katanya? Takut mestilah takut. Tapi, bang, kapten kata semua oke. Kalau kapten kata oke, semua oke. Jadi saya pun buat kerja saya di tempat saya. Mata lelaki itu menjadi merah. Itulah pelaut Malaysia. Kalau kapten kata oke, mereka ikut. Kepercayaan. Kepercayaan kepada orang yang telah belayar bersama selama 23 tahun. Saya menundukkan kepala. Apa yang saya pelajari dalam satu ayat itu lebih mendalam daripada apa yang saya pelajari dalam 22 tahun di tentara laut. Kalau kapten kata oke, semua oke. Itulah kepercayaan, itulah satu pasukan, dan itulah Malaysia. Di dalam taksi menuju ke lapangan terbang, saya melihat keluar tingkap. Laut Klang berkilauan di bawah cahaya matahari. Di seberang lautan itu, 7.000 batu nautika ke Hormuz. Lautan yang dilayari oleh 26 anak kapal Malaysia dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Selepas kembali ke Amerika, saya menulis satu laporan. Tajuknya ialah Cadangan Kajian Model Tindak Balas Krisis Maritim Gaya Malaysia. Ia mencadangkan agar tentera AS mengkaji sistem tindak balas krisis industri perkapalan Malaysia, Laksamana menandatangani laporan itu. Beliau menulis satu nota ringkas padanya. Luluskan. Ada perkara yang boleh kita pelajari. Melihat nota itu, saya tersenyum. Orang yang pernah berkata lupakan kapal Malaysia itu kini menulis ada perkara yang boleh kita pelajari. Kini, di dinding pejabat saya, tergantung sekeping gambar. Gambar yang diambil di hadapan Tugu di Pelabuhan Klang. Seorang Letnan Komander Tentera Laut AS berdiri di hadapan plak gangsa dengan 26 nama terukir. Setiap kali saya melihat gambar itu, saya berpikir, apakah keberanian sejati? Ia bukan kuasa tembakan 10 kapal pengangkut pesawat. Ia bukan kehebatan teknologi 100 jet pejuang halimunan. Ia adalah 26 orang di atas sebuah kapal tangki. Orang yang takut, tetapi tetap berada di tempat mereka. Orang yang percaya dan mengikut kapten mereka. Orang yang tidak berhenti, walaupun peluru berterbangan. Itulah keberanian sejati. Tuan-tuan dan puan-puan, pada saat ini, di suatu tempat di lautan dunia, anak-anak kapal Malaysia sedang berlayar. Apabila Anda mengisi minyak di stesen minyak, apabila Anda membeli barangan import di pasar raya, semua itu mungkin karena seseorang telah menyeberangi lautan. Mereka tidak mengharapkan untuk dilayan sebagai wira. Mereka hanya orang yang melakukan kerja mereka secara senyap. Tetapi saya tahu betapa besarnya keberanian yang tersembunyi di dalam kesenyapan itu. Saya Letnan Komander Jason Bradley. Dalam 22 tahun berkhidmat dengan tentara laut terkuat di dunia, kejutan terbesar yang saya terima bukanlah peluru berpandu musuh atau bom pengganas. Ia adalah sebuah kapal tangki minyak Malaysia. Ini adalah kisah yang disaksikan oleh seorang pegawai operasi armada kelima Tentara Laut AS tentang kejayaan sebuah kapal tangki Malaysia melepasi sekatan Hormuz yang mengejutkan. Video ini didedikasikan kepada anak-anak kapal Malaysia yang sedang berlayar secara senyap di suatu tempat di lautan dunia pada saat ini. Jika Anda terharu dengan kisah ini, sila kongsikannya secara meluas. Sila tekan butang langgan dan suka juga. Ini ialah touching story. Terima kasih.